Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita masuk bab baru bab yang terakhir iaitu matematik pengguna pengurusan kewangan. Okey, macam mana kita nak uruskan kewangan dalam bab ni. Okey, mengikut kaedah matematik. Jadi apa yang awak akan belajar adalah merancang, perancangan dan cara mengurus kewangan. Okey, macam biasalah bila kita nak merancang dan mengurus ni kita kena tulis. Okey, merancang dan mengurus kewangan perlu diamalkan oleh setiap individu dan keputusannya perlu dirancang seperti permainan catur. Okey, awak tak boleh terus je beli, ada duit, beli je apa-apa je. Nanti benda yang penting awak tak beli, yang tak penting awak beli. Okey, setiap keputusan kewangan yang dibuat haruslah dipertimbangkan. Okey, sebelum mengambil langkah seterusnya. Dan maksudnya pertimbangkan ni awak kena fikir dulu. Perlu ke tak perlu? Penting ke tak penting? Okey, pengurusan kewangan secara berhemah akan membantu seseorang individu bebas daripada bebanan hutang. Jadi awak tak perlulah berhutang kalau awak pandai menguruskan kewangan awak. Okey, sejauh manakah bajet bulanan membantu seseorang mencapai matlamat kewangan? Okey, itu tanda tanyalah yang dalam bab ni awak nak selesaikan. Okey. So, apakah yang dimasukkan dengan proses pengurusan kewangan? Okey, itu 10.1. Awak nak mengurai proses. Okey, proses ni mesti melibatkan langkah-langkah untuk mengurus kewangan yang berkesan. Okey, jadi yang ini awak kena hafal lah. Apa langkah-langkah untuk menguruskan kewangan? Okey, kena ikut step by step. Okey, baru teratur. Okey, itu baru namanya mengurus lah. Macam mengurus waktu, awak kena tentukan bila waktu makan, bila waktu belajar. Sama juga dengan mengurus kewangan. Awak kena tentukan apa awak kena buat dulu. Okey. Pengurusan kewangan merupakan suatu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan juga pelaburan. Okey, ada 4 benda ni lah yang awak biasa menggunakan sumber pendapatan awak. Okey, dan ada 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. Okey, apa dia 5 langkah tu? Okey, pertama, awak kena tetapkan matlamat. Okey, pertama matlamat kewangan awak. Okey, apa awak nak capai menggunakan duit awak? Contoh nak beli rumah ke, nak beli kereta ke. Okey, awak ada tetapkan matlamat kewangan awak. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Okey, mungkin awak tak mampu sekarang, jadi awak kena nilai. Awak mampu kereta harga macam mana? Contohlah. Okey. Kemudian mewujudkan pelan kewangan. Okey, pelan tu macam mana awak nak laksanakan untuk awak simpan duit awak tu. Awak kena plan. Okey, sebulan kena simpan berapa lama nak simpan. Okey, takkan kalau awak gaji memang besar, 2 bulan dah dapat duit nak beli rumah, tak apa. Tapi biasanya kita simpan duit jangka masa yang lama untuk kita nak beli sesuatu. Jadi kita kena ada plan kewangan tu. Kena tulis lah supaya kita tak lupa. Okey, kemudian kita laksanakan pelan kewangan. Okey, bila kita dah ada plan, baru kita laksanakan. Maksudnya kita nak buat rumah, kita tak boleh buat rumah tanpa plan. Okey, nak buat rumah kena ada plan dulu. Okey, kemudian last kali yang kelima, baru awak kaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, kaji semula. Dah 2-3 bulan awak tengok. Berjaya tak capai sekian-sekian. Okey, apa kemajuan yang awak dah dapat? Mungkin awak boleh simpan lebih lagi. Jadi awak boleh kaji semula dan tambah baik. Tambahkan hasil simpanan untuk mencapai matlamat awak. Ataupun mungkin tak cukup, awak kena kurangkan lah. Okey. Jadi proses ni akan berulang lah. Okey, seterusnya. Ini huraian dia. Okey, menetapkan matlamat kewangan. Okey, matlamat kewangan ni ada 2. Sama ada awak nak yang matlamat kewangan jangka pendek. Jangka pendek maksudnya awak simpanan awak tu dalam masa jangka pendek awak dah dapat duit tu. Ataupun awak nak membuat matlamat kewangan jangka panjang. Okey, untuk amount yang besar lah. Biasanya kita akan buat matlamat kewangan jangka panjang. Okey, contoh matlamat jangka pendek, awak kena ingat matlamat jangka pendek dah bagi dah dekat awak. Contohnya komputer riba, kerusi sofa. Takkan awak nak tunggu 10 tahun baru nak beli kerusi sofa. Okey, jadi ada matlamat kewangan jangka pendek untuk barang-barang yang murah harga dia. Okey, bukan melibatkan harga ratus-ratus ribu lah. Okey, telefon bimbit. Ni dah tak ada telefon dah ni, dah urgent ni. Nak kena buat kewangan pula untuk 10 tahun baru nak beli telefon bimbit. Tak boleh lah. Okey, so ini awak akan buat matlamat kewangan jangka pendek. Maksudnya pelan awak tu hanya untuk mungkin dalam sebulan, 2 bulan ataupun dalam setahun je paling lama. Okey.
Kemudian ada matlamat kewangan jangka panjang. Jangka panjang ni biasanya yang besar simpan duitnya yang awak nak simpan yang besar. Contohnya masa persaraan awak, untuk pendidikan anak-anak awak. Okey, dia melibatkan puluh-puluh ribu ataupun ratus-ratus ribu lah. Okey. So dekat zon informasi ni dia dah cakap dekat awak jumlah pembelanjaan harian. Biasanya awak kena tahu juga berapa pembelanjaan harian awak supaya awak tahu sebulan akan berapa banyak awak nak guna dan berapa banyak awak boleh simpan. Okey. Awak tak boleh dapat RM1,000 gaji awak, lepas tu awak pun tak apalah RM1,000 bulan ni boleh simpan RM1,000. Sebab ada banyak pembelanjaan harian yang awak memang kena guna duit gaji awak juga. Okey, jadi awak kena catat juga apa pembelanjaan harian awak. Okey.